Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita sama-sama teruskan siri pembelajaran kafa dalam subjek Lughatul Quran bagi tahun 5 yang mana pada kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan jumlah ismiyah atau jumlah ismiyah ataupun maksud dalam bahasa Melayunya ayat namaan. Okey, ayat namaan. Jumlah ayat ismiyah namaan yang menggunakan kata nama. Okey. So untuk meneruskan, kita akan tengok apa itu jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah dia punya pengenalannya adalah yang pertama, jumlatul ismiyah ia jumlah tabda'u bil ismi. Jumlah ismiyah ialah ayat yang dimulakan dengan kata nama. Okey, jumlah ismiyah ialah ayat yang dimulakan dengan kata nama. Okey, cara-cara nak kenal jumlah ismiyah ni ada banyak. Antaranya kita menggunakan kata nama, iaitu kata nama yang berbentuk nama orang. Okey, contohnya Muhammad ke, Fatimah ke, apa-apa sahaja nama orang, Aisyah ke, Ali ke, Abu ke, itu adalah nama orang. Okey, seterusnya kalau contoh dia, kalau kita kata Muhammadun jalisun alal kursi. Muhammad sedang Muhammad duduk di atas kerusi. Ataupun kita kata Fatimatun jalisatun alal kursi. Fatimah duduk di atas kursi. Okey, tengok yang kat depan dia adalah nama orang. Okey, yang kedua nak kenal jumlah ismiyah ni adalah dengan cara dekat depan dia tu, permulaan ayat tu ada domir. Domir yang kita telah belajar sebelum ni, domir ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antum antunna, ana nahnu. Okey, kalau ada perkataan domir ini di depan ayat, maksudnya itu adalah jumlah ismiyah. Okey, contoh dia huwa jalisun alal kursi. Dia seorang lelaki sedang duduk di atas kerusi, ataupun hiya jalisatun alal kursi. Dia seorang perempuan duduk di atas kerusi. So maksudnya kalau ada ayat tersebut dimulakan dengan domir, tak kisahlah hiya huma hum, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, perkataan domir ini, maka kita tahulah, kita kenallah bahawa itu adalah jumlah ismiyah. Okey, ayat yang menggunakan kata nama. Ayat yang dimulai dengan kata nama. Okey, seterusnya cara nak kenal jumlah ismiyah ni adalah dengan cara kita tengok dekat depan ayat tu ada isim isyarah. Ada isim isyarah. Isim isyarah ni contohnya haza, hazihi, zalika, zanika, haulai. Itu isim isyarah. Okey, contoh ayat dia haza tilmizun mujtahidun. Ini seorang murid lelaki yang rajin, ataupun kita kata hazihi tilmizatun mujtahidatun, ataupun ini seorang murid perempuan yang rajin. Okey, kalau ada kata tunjuk ataupun isim isyarah, maka kita kenal itu adalah jumlah ismiyah. Okey, seterusnya ada alif lam di awal perkataan ataupun di awal ayat tu, perkataan pertama dia ada alif lam. So kita tahu itu adalah jumlah ismiyah. Itu cara-cara nak kenal dia. Okey, contoh bagi yang ada alif lam ni, contoh dia al-bai'u yabi'ul khudrawat. Penjual itu sedang menjual sayur-sayuran. Ataupun at-tilmidhu yusalli
fil musalla. Murid lelaki itu mendirikan solat di surau. At-tilmizu, al-ba'i'u, at-talibu, semuanya bermula dengan alif lam. So, setiap ayat yang bermula dengan alif lam, itulah jumlah ismiyah. Okey. Seterusnya, ciri-ciri jumlah ismiyah ini ialah al-ismul ladzi fi awalil jumlati yusamma bil mubtada. Kata nama yang di awal ayat dinamakan mubtada. Okey. Apa pula maksud mubtada ni? Okey, mubtada ni huwa ismul marfu' alladzi yaqa'u fi bidayatil jumlatil ismiyah. Okey, mubtada ialah isim marfu' ataupun kata nama yang berbaris di depan. Okey, berbaris depan. Okey, yang terletak di awal ayat. Okey, mubtada ni adalah subjek. Okey. Mubtada tu adalah subjek. Subjek ni bermaksud perkara yang ingin kita terangkan. Kemudian kalau dalam bahasa Melayu pun kita belajar, bila ada subjek mesti ada predikat. Maksudnya perkara penerangan terhadap mubtada tadi tu. Okey, yang dipanggil dalam bahasa Arabnya khabar. Okey. So sekarang ni kita nak tengok berkaitan dengan macam mana kita nak kenal ayat tu adalah jumlah ismiyah. So dekat depan dia di awal ayat tu ada dimulakan dengan mubtada. Okey. Contoh dia at-tufahatu hulwatun. Kita kata ayat dia at-tufahatu hulwatun. Okey, bila at-tufah tu kita dah tengok yang dia bermula dengan alif lam. Kemudian dia akan jadi mubtada, dia akan jadi subjek. At-tufahatu maksudnya buah apple, hulwatun jadi predikat iaitu khabar, manis. So maksudnya buah apple yang manis. So buah apple tu mubtada, subjek atau perkara yang kita nak terangkan. Kemudian manis tu adalah penerangan bagi buah apple itu tadi. Okey, boleh Kata nama yang di awal ayat dinamakan mubtada. Okey, seterusnya an yakunal mubtada ismul ma'rifah. Hendaklah permulaan ayat dimulakan dengan kata nama makrifah. Okey, kata nama makrifah ni dia termasuklah dhamir tadi, isim alam, isim isyarah, isim yang di awalnya ada alif lam, sama macam yang kita terangkan tadi. Okey, contohnya haza kitabun. Haza kitabun. Okey, ini adalah buku. Maksudnya mubtada'nya makrifah haza, kita guna isim dhamir yang kita dah terangkan tadi. Kemudian penjelasannya adalah kitabun, khabarnya adalah kitabun, ini buku. Okey, boleh So kita akan tengok apa lagi contoh-contoh jumlah ismiyah. Okey, al-amsilah jumlah ismiyah. Contoh-contoh jumlah ismiyah. Yang pertama, Muhammadun qa'imun fil fasli. Muhammad berdiri di dalam kelas. Yang kedua, Aisyatun qa'imatun fil fasli. Aisyah berdiri di dalam kelas. Okey, tengok. Dia ada mula-mula dia ada nama orang. Kemudian Ali jalisun alal kursi fil idarah. Ali duduk di atas kerusi di dalam pejabat. Okey, masih lagi menggunakan nama orang. So kalau ayat yang menggunakan nama orang ni senang kita nak tentukan dia adalah jumlah ismiyah ataupun kata namaan. Ayat namaan. Okey. Contoh yang seterusnya, Fatimatun jalisatun alal kursi fil maktabah. Fatimah duduk di atas kerusi di dalam pejabat. Okey, al-qalamu alal maktabun.
pen itu di atas meja. Pen itu di atas meja. Okey, contoh yang seterusnya. As-sayyaratu amamal madrasah. Kereta itu di hadapan sekolah. As-sayyaratu amamal madrasah. Okey. Kata nama ataupun yang bermula dengan alif lam. So, ini adalah jumlah ismiyah. Seterusnya, at-talibu yadrusul hisab. Pelajar lelaki itu sedang mempelajari mata pelajaran matematik. Okey, at-talibatu tadrusul hisab. Pelajar perempuan itu sedang mempelajari mata pelajaran matematik. Al-muallimun ilmuhu wasi'un. Guru lelaki itu ilmunya luas. Contoh yang seterusnya ialah al-muallimatu ilmuha wasi'un. Guru perempuan itu ilmunya luas. Okey, ini adalah contoh-contoh jumlah ismiyah yang dimulai dengan dimulai dengan nama orang, dan ada juga ayat yang dimulai dengan perkataan yang di depannya ada alif lam. Itu tanda-tanda untuk kita kenal jumlah ismiyah. So, sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan pada kali ini berkaitan dengan tajuk jumlah ismiyah ataupun ayat namaan, ayat yang bermula dengan kata nama. So, kita dah tengok berkaitan dengan macam mana kita nak kenal jumlah ismiyah, apa ciri-cirinya. Semoga video ini dapat membantu untuk mengulang kaji pelajaran Lughatul Quran ataupun Bahasa Arab tahun 5. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang setiap kelemahan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.